mana dia? Jom. Okay. Sementara kita dengan subtopik, seterusnya saya akan buat lecture sikit lah ini. Tutorial. Lagi satu, kalau you want to see a past year that I discuss, tengok kat YouTube saya, sama je saya buat yang SEM lepas dengan SEM ni sama. Maksudnya benda tu tak adalah luput dari zaman. So maknanya you boleh tengok tutorial tu juga. Tutorial YouTube tutorial lebih faham lah. Start yang betul-betul full video yang saya buat adalah start from chapter 3. Chapter 2 saya buat pasir untuk soalan tupas test sahaja. Yang lain saya tak buat, saya rasa video. Macam saya katalah, saya tak janji untuk saya upload di YouTube. Kalau so far sebab saya agak busy dengan itulah soalan, assignment awak, test awak, apa semua kan. So if possible, kalau ada saya masa, saya buat balik lah video tu. Tapi macam saya katalah, saya harap ada student yang record lah lecture saya dalam kelas supaya kalau nak record, tengok recording balik lah. Recording yang kawan awak record. Sekejap. Okay. Sekarang info 226 285 6053. Duduk 6285 6053. Saya nak ambil buku dulu. Sekejap saya nak bagi nombor. Tutorial dah siap belum semua orang? Satu. Bergaul pula.
Okay, session 2/1 semua dah pernah kena. Session 1/1 tak semua kena kan? Okay, Megat Iskandar. Megat Iskandar ada? Ya, madam saya. Dia jawab. Nombor chapter 2 nombor 1. 1A. 1AB. Hantar jawapan dekat grup WhatsApp. Okey, Sekarang madam. Okay, semua hantar sekarang Baik, tau. madam. Antara tunggu jawapan semua. Saya akan buat lecture lah dulu. Pukul 9 lebih lagi baru kita bincang tutor. Okay, Farhan Firdaus. Ya. Pitanda. 1 CD. Farhan Firdaus 1 CD Ikhman. Ya. Ikhman. 2 AB. Syafiq Bakri. Ya, saya. Ya, 2 CD. Okey. Okay, good. 2 EF jatuh kepada Abdullah, Muhammad Abdullah. Muhammad Abdullah, mana Muhammad Abdullah? Ada. Okay, 2 EF. 2 EF. Next, 3. 3 tupah test. Tupah test lah ni. Okay. 3A. Haziq Baharudin ada? Mana Haziq? Haziq ni selalu tak sahut. Sekejap, tengok tag ada kat chatting pun tak ada. Hai tu pun tak ada tutorial. Dia punya apa ni dah top problem sekejap, madam. Yang kita masuk. Okay. 3A cakap kat dia. Haziq Khairul Anwar. Okey, madam. Ada 3B. Next Izwan. Ada. Alright. 3C. Nazmi. Nazmi. Mana Nazmi? Hai. Ada yang keluar masuk kan. Azaim ada. Azaim 1/2. Saya. Nombor 4. 4. Okay. Abu Zaifah. Banyak tu. Abu Zaifah. Saya. Okey. Mana? Okay. Baik. Afif. Ada. Nombor 6. Okey. Afiq Muhammad Arif. Afiq Muhammad Arif. Tu dah start hantar dah. Okay. Nombor 9. Okay. Kendro belum lagi. So lambat menyahut pun lambat. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay.
10, 11, 12, 13, 14, 15. Hari ni punya lesson lah. Sikit lagi. Hari ni ke Jumaat? Tengoklah. Kita try. Okay, sementara menunggu jawapan kawan-kawan, fokus dulu lesson hari ni. So hari ni saya akan continue with the lesson on partial derivative. Partial derivative. Kalau sempat kita bincang tutor, kalau tak sempat tutor kita buat hari Jumaat ni Okay, yang penting awak dapat dia idea lah. Sepatutnya tutorial awak dah siap pun. Sepatutnya awak tinggal nak ambil gambar je. So please focus the rest untuk buat next topic. Okay, so saya share. Madam, Ya. yang pasal quiz tu apa cerita? Macam mana? Jadi Quiz sepatutnya Jumaat ni kan, Jumaat malam ni. Jadi Jumaat malam cuma soalan macam saya cakap samalah macam hari tu. Bukan saya pun buat soalan dia. Tapi saya akan pastikan kali ni pembuat soalan siap cepat so that saya boleh try dulu. Kalau saya try dulu, insyaAllah lah mungkin boleh kurangkan error lah supaya taklah banyak bonus. Hari tu sebenarnya banyak bonus. Dua kali. Dua markah dah bonus. So banyak student yang kata kalau dia dapat 8 markah dah jadi 10 markah. Saya tak kisah pun markah tinggi tu. Cuma tak syok lah bila bonus diberi ni maksudnya macam atas kesilapan technical Julian sendiri sebab menyebabkan dapat free mark tu saya tak syok lah. Saya suka awak dapat markah sebab ilmu awak macam tu lah. So hopefully yang Jumaat ni punya quiz better daripada hari tu. Okay. Dan lagi satu, awak kena pandai ni tahu sebab soalan dia optional A, B, C, D dan dia tak minta jalan kerja. So awak kena tahu cara-cara cepat. Kadang-kadang ada yang tak perlu sebab kan tak perlu jalan kerja, awak boleh agak jawapan dia yang mana satu. Kadang-kadang soalan dia, jawapan dia memang very obvious. Very obvious yang memang nampak. Contoh hari tu ada satu soalan tu dia suruh awak differentiate. Dan ada product rule dalam tu. Dia ada satu jawapan je yang melibatkan product rule. Yang lain semua tak ada melibatkan product rule pun. So sepatutnya student dah boleh macam tick dah boleh next question. So bila awak nak cari exactly the answer the same, memang lambat lah. Sebab awak pun buat jalan kerja panjang kan macam tu. Sebab tu pada saya untuk soalan objektif ni try lawan masa juga. Tapi macam saya katalah, saya akan try jugalah quiz awak yang kali ni. Yang hari tu sorry lah sebab hari tu soalan dia agak dah siap lambat. Saya tak sempat nak try, saya tak sempat nak semak pun soalan tu. So saya tak tahu soalan tu macam mana, sampai ke awak macam mana. Sebab tu saya nak UPM saya kalau ada masalah. Private message. Sebab nanti kalau you perasan siapa yang PM saya tu yang ada masalah dengan soalan. Contoh dia tengok kan dia dah loading banyak kali, dia nampak soalan tu pelik juga, dia message saya. Kalau you perasan dalam a second saya reply you dengan cepat. Sebab saya tahu saya kena reply sudah cepat yang ada masalah ni. Supaya memang berterabur lah mesej yang saya dapat PM. Sebab tu saya nak you message. Kalau you letak dalam grup serabut, banyak kot message. Sebab tu kalau ada problem lagi, tolong PM saya dengan cepat lah so that saya pun boleh cepat bagi tindakan kat awak. Saya boleh cakap lah, yang ni move to next question. Yang ni saya bagi bonus sebab saya rasa soalan ni salah apa semua. Saya akan cepatlah respon awak. Okay, samalah quiz awak dengan Jumaat ni. Dan macam saya katalah, saya akan cuba suruh pembuat soalan siap cepat so that saya boleh try dan kurangkan error untuk Jumaat ni. Saya akan bagilah apa yang feedback awak daripada yang lepas. Macam awak cakap tak cukup masa apa semua tu kan. Saya akan bagi lagi lah untuk next quiz. Okay? Macam saya katalah, kalau kesilapan tu daripada kami, saya akan bagi bonus. Jangan risau. Saya tak anyang student. Okay? Kita sama-sama in this situation lah. Sama-sama kena win lah. Okay? Alright. Saya share tu. Okay? So Jumaat ni macam saya bagi pengumuman hari tu lah. Sama. Okay. Jom kita start. Okay. So hari tu kita stop dekat ni kan jalan kerja ni kan. Okay, ada yang dapat, ada yang tak dapat. So jom kita bincang. So dah hari ni kita boleh ni lah. Lecture ke tutorial ke? You tak boleh cakap ni medium. Ingat ke tutor hari ni? Ingat ke lecture hari ni? Sama je tutor dengan lecture untuk advance ke kelas ni. Macam mana pun you kena datang. Okay. Continue. Okay, jom kita buat soalan exercise 4 dulu. Okay, exercise
dapat ni nak master untuk differentiate Okay. Macam saya katalah ni benda yang sama je. Lepas ni. Cuma kita nak ni lah. Kita nak kuatkan kita punya knowledge lah. Okay. F diberi sama juga dengan eksponen Z ln XY. Dulu. Okay. So sekarang ni dia nak cari Fx. Fx. Apa yang akan jadi constant? Fx. Apa yang akan jadi constant? Y dengan Z. Yes, Y dengan Z. So jawapan untuk this one, eksponen Z bawa sebab dia constant dan dia ada variable, dia bawa sekali. Okay. Differentiate ln jadi 1 over XY. Kenapa kena differentiate ln ni? Sebab dalam dia ada X ni. So kena differentiate lah. Darab dengan differentiate dalam to respect to X. Differentiate dalam to respect to X. So tinggal differentiate X jadi 1, Y follow. And then potong. So you akan dapat eksponen Z over X. Ada yang tak nampak benda ni? Tak nampak terus bagi tahu tau. Sebab yang ni kalau you tak boleh buat, next topic pun tak boleh buat. Next topic semua tak boleh buat. Okay. Boleh. Again. Yang ni bawa sebab dia constant. Okay. Differentiate ln dapat 1 over XY. Darab dengan differentiate dalam. Differentiate dalam to respect to X lah. To respect to X. Okay. So ni together kan. Together maknanya Y tu follow. Differentiate X tu dapat 1. Settle? So dapat yang ni lah. Okay, next. Fy. Fy. Okay, so sama eksponen Z follow sebab dia constant. Differentiate ln you get 1 over XY. Okay, darab dengan differentiate dalam to respect to Y. Differentiate Y dapat 1, X2 follow. So boleh potong, kita jadi eksponen Z over Y. Next, Fz. Fz yang ln XY ni akan jadi constant sebab X dengan Y tak ada, dia duduk together dalam bentuk darab. Dalam bentuk darab dia together lah maksudnya. So dia akan follow sahaja sebab dia constant X dengan Y. Yang awak nak kena differentiate adalah eksponen Z. So differentiate eksponen Z dapat eksponen Z juga. So dapat ini. Okay. Alright. Next soalan. Okay. Again saya ulang untuk topik ni. Okay. Awak nak differentiate to respect to X, awak boleh tulis Fx kecil ataupun del F over del X. Ni benda yang sama. Benda yang sama penulisan dia. Sebab tu ada soalan, dia letak bentuk Fx macam ni. Ada soalan dia letak del F over del X. So make sure you understand the symbol lah. The symbol. So that awak tahu lah dia nak apa sebenarnya. Okay. Ataupun dia akan cakap partial derivative with respect to apa? X, with respect to Y, with respect to Z. Dia akan minta lah with respect to apa. Sebab ni more than one variable. Dia kena beritahu with respect to X ke, Y ke, Z ke. Dia kena beritahu lah. Okay. Next. Untuk soalan B, saya try B nombor 2 lah. Nampak macam panjang sikit. Okay. To respect to B, nombor 2. B. So F X, Y, Z dia sama juga dengan X cos Y, Z tambah Y squared eksponen Z plus Z ln X. So dia suruh cari del F del X, del F del Y dan del F del Z. Kena hati-hatilah.
Make sure tahu beza. Okay, differentiate to respect to X dahulu. Differentiate to respect to X jadi 1. So, follow lah cos YZ. Sebab YZ jadi constant dalam case dia. Okay? So, ni yang invisible ni 1 ni bukan kosong. Kalau kosong dah tak apa-apa, kosong. Dia akan tulis kosong macam ni. Okay, 1 dah tak apa-apa, itself lah. So, saya biar je macam tu. Plus, ni tak ada YX. Bila tak ada X, dia alone lah ni maknanya. Alone baru dia jadi kosong. Selagi dia ada dengan partner, selagi tu dia masih ada. Dia jadi 1 ni. Ni tak ada apa-apa. So, tak ada Y maksud saya. Tak ada X. So, bila tak ada X, differentiate dia akan jadi kosong. Plus, Z ni follow sebab dia duduk dengan X. Differentiate ln X jadi 1/X. Darab differentiate dalam 1. Macam ni je lah jawapannya. Okay. Next. Okay. Differentiate to respect to Y. Okay. X follow. Differentiate to respect to Y jadi negative sin YZ. Darab dengan differentiate dalam. Yang ni saya pernah banyak kali cakap. Dalam ni tak mungkin berubah apa pun jadi. So dia akan bawa dia sama. Yang tukar luar dia differentiate cos dapat negative sin. Ni tak akan berubah apa pun jadi. Jangan gatal pergi tukar ataupun pecahkan dia ataupun berubah ataupun bentuk lain. Dia tak akan berubah apa pun jadi. Okay. Differentiate YZ to respect to Y. Differentiate Y akan dapat 1. Z akan follow. Plus differentiate exponent Z dapat exponent differentiate Y, differentiate to respect to Y jadi 2Y lah. Darab exponent Z ni follow lah sebab tak ada dia constant. Plus differentiate Z dapat 1, ln X akan follow. Tengok fx tengok tengok fx pula dah. Tengok f. Ni tengok f ni. Okay, next, differentiate f to respect to z. F to respect to z. Okay, to respect to z ni, kat sini z dia. So, x ni follow. So, kat sini z dia. So, differentiate kena differentiate lah cos ni. Differentiate cos dapat negative sign. X ni follow sebab dia constant yang duduk together. Darab dengan differentiate, dalam sama. Darab dengan differentiate dalam. Differentiate dalam to respect to z. Madam. Ya. Yang Y tu, yang Z ln X bukan 0 ke? Oh, sorry. Saya pergi buat differentiate to respect to z. Tengok. Thank you. Nasib baik ada student yang puasan. Okay. Ni differentiate ni to respect to Y kan? Y tak ada dalam kes ni kan? Bila Y tak ada, jawapan dia adalah kosong. Thank you. Yes, kosong. Good. Maknanya awak faham dah ni. InsyaAllah awak boleh jawab yang ni dekat dalam final nanti. Final dengan test. Boleh lah jawab ni. Okay. So, sorry. Yang ni awak boleh pemudahkan Z je, bukan darab dengan dalam. Macam saya kata, yang ni tak boleh berubah. Dalam ni tak boleh berubah apa pun jadi. So, jangan kata darab dengan dalam. Kata darab dengan yang depan. So, darab dengan depan jadi negatif XZ sin YZ in bracket. Plus 2Y exponent Z. Ni jawapan dia. Ni tadi jawapan dia. Okay. Sorry, sambung balik. Plus differentiate to respect to Z. Sama exponent Z dapat exponent Z lah. Y square awak akan follow. Plus differentiate Z akan dapat 1. Ni baru betul. Differentiate Z dapat 1. Ln X akan follow. Boleh Okay. So ni contoh dia lah. Okay. Untuk yang ni. C. Kita try C. Tu kita buat higher order. Silap tutor saya kita buat Jumaat ni. Kalau tutor buat Jumaat ni, eloklah kita boleh bincang revision untuk kuis malam tu juga.
Malam tu chapter 2 Chapter 2 sampai kita belajar lah. Yang ni confirm ada sebab kita dah belajar yang ni lepas. Ni confirm ada. Sampai sini adalah. Sampai higher order ada lagi. Chain rule saya tak sure lagi. Kalau sempat hari ni mungkin itulah chain rule masuk sekali. Saya kena confirm jugalah walaupun kita belajar ke tak belajar ke, saya bukan pembuat soalan kot. Kan? So saya kena cakap lah. Dan so far yang saya tahu memang chapter 2 ada, so far dia cakap semua masuk. So sebab tu saya nak kejar jugalah yang ni. Okay, so that you ada masa untuk study juga. Tak naklah belajar pagi Jumaat kan. Pagi Jumaat malam kuis benda yang sama. Saya tak ada masa nak, macam bukan tak ada masa lah, memanglah awak ada masa sikit. Tapi kalau saya prefer at least macam kita belajar at least sehari sebelum lah. Okay. Sambung. Okay, untuk C, okay. Kalau saya jadi awak, saya dapat pecahan, saya akan bawa naik ke atas. So saya akan buat X kuasa 3 tambah 2 Y kuasa 4 kuasa negatif 3. Saya bawa naik atas. Ni bila ada kat bawah, dia jadi inilah. Macam ni lah 1 per. Macam ni. Bila awak bawa naik atas, dia jadi negatif lah. Okay. So negatif ni maknanya 1 per this one kuasa 3. Macam tu lah. So betul lah ni. Ni F. Okay, sekarang ni dia suruh cari find Fy tolak Fx at point 13. So kita cari dulu Fy. Fy negatif 3 darab depan. Negatif 3. Ni masih sama. Apa pun jadi. Sebab dia ada kuasa kat luar. Negatif 3 tolak 1 jadi negatif 4. Darab dengan differentiate dalam. To respect to Y. To respect to Y. So X tak ada Y. So differentiate dia akan jadi kosong sebab constant. Plus differentiate Y akan jadi 8 Y kuasa 3. 488 Y kuasa 3. Okay, jadi macam ni lah. Okay, you boleh bagi cantik. 38, 24, negatif 24, Y kuasa 3 over X kuasa 3 tambah 2 Y kuasa 4 kuasa 4. Sebab negatif, ni negatif, so dia duduk kat bawah lah maknanya. Kuasa 4, kuasa 4. Okay, yang ni saya darab dengan yang ni terus lah. Jadi negatif 24 Y cube. So ada yang awak stop saja tau kalau you tak faham kat mana-mana apa semua, jangan malu lah. Bukan nampak pun muka awak cakap ni. Okay. Next. Fx. Fx. Okay. Tengok F balik lagi sekali. Tengok F lagi sekali. Okay. Fx differentiate dia. Dalam dia ada X. So kita differentiate lah. Negatif 3 dah depan. Yang 8Y3 tu nak bawa bawah ke tak? Bawa bawah 8 ke dah darab? Oh, dah darab dengan 3. Saya darab dengan atas. Saya darab dengan 3. So dia duduk atas lah. Dia masih duduk atas ni. Dia duduk atas. Yang duduk bawah dia ni lah. Sebab dia ada negatif. So saya dah darab ni. 3 darab 8. Dia tukar-tukar tempat macam tu. Okay, dah nampak dah. Belajar kan. Satu saya kata okey je. Thank you, madam. Alright. Beritahu je. Kalau kat mana tak dapat apa semua. Okay. Okay. Negatif 3 darab depan. Yang ni. Maintain. Sebab dia dalam bracket. Okay. Kuasa negatif 3 tolak 1. Negatif 3 tolak 1. Negatif 4. Darab dengan differentiate dalam. To respect to X. So jadi 3X squared. Tambah differentiate Y. Y tu jadi constant kan. So differentiate dia jadi kosong. Sebab tak ada apa-apa dengan dia. Tak ada X dengan dia. So differentiate dia jadi kosong lah. Differentiate X. Macam biasalah. To respect to X kan. To respect to X. Dia yang penting awak tahu differentiate benda ni. Kalau awak tak tahu differentiate yang satu level tu je pun tak boleh macam yang ni you akan stuck sikit lah. Tapi bila you dah okay dapat di differentiate dulu apa semua, yang ni nak asah je, nak bagi you tak pening je macam tu. You boleh buat lah. Macam saya kata lah, student paling suka chapter 2. Student saya lah so far. Tak tahu mungkin dia tak panjang kot.
Okay, 3.39 saya terus darab X kuasa 2. You tak boleh darab dengan dia ni Ni tak boleh darab ni. Ni tak boleh Ni tak boleh darab macam ni Sebab apa? Ni ada kuasa negatif. Negatif tak boleh. Sebab dia duduk kat bawah, so dia tak boleh darab direct. 3 ni dia duduk atas. Yang ni dia duduk bawah. Yang ni dia duduk atas. So saya darab atas dengan atas lah. So jadi 3.39 X squared. So kat bawah tinggal X kuasa 3 tambah 2 Y kuasa 4. Saya put bracket kuasa 4. Dan oh belum done lagi. Sorry. Sebab dia minta ni kan. Fx tolak Fy kan. Fy tolak Fx. Fy tolak Fx. Awak perasan saya tak adalah semua benda saya sama dengan kat tepi ni. No you statement baru you tak payahlah. Macam ni. Kita boleh baca. Nampak tak? Sama dengan saya satu line je. Okay, Fx tolak Fy tolak Fx sama juga dengan okay, Fy saya tadi negatif 24 Y cube over X kuasa 3 tambah 2 Y kuasa 4 tolak dengan negatif 9 X squared X kuasa 3 tambah 2 Y kuasa 4 kuasa 4. So negatif tak darab dengan negatif positif. So dia akan jadi negatif 24 Y kuasa 3 tambah 9 X kuasa 2 over X kuasa 3 tambah 2 Y kuasa 4 kuasa 4. Okay. Nak pemudahkan boleh, tak nak pemudahkan pun boleh. Sebab awak boleh teruskan lagi ni. Dia nak Fy tolak Fx waktu at 1.3 kan? 1.3. Bermaksudlah maknanya X tu 1, X tu sama dengan 1, Y ni sama dengan 3. Y ni sama dengan 3. Sebab kat sini X awak, kat sini Y awak. So kat sini X awak, sini Y awak lah. Depends. Sekejap Okay, sambung. 1 dan 3. Okay. Sorry pause sekejap tadi. Dapat email penting. Berdebar saya tengok email tu. Okay, tapi okay je. Alhamdulillah. Okay, continue. Okay. Kat sini awak kena perhati betul-betul Kalau dia terbalik, kata kalau yang ni dia terbalik Y dengan X. Yang ni jadi Y dengan X lah. Kalau dia nak buat tricky lah kononnya kan. Okay, kalau sini X dengan Z, maknanya sini X, sini Z lah. Okay. So, yang ni akan ikut pada dia ni. Kalau lah yang ni dia tak tulis, dia tulis macam ni je F saja. Maknanya kita assuming dia ikut giliran lah. X, Y, Z macam tu lah. Okay. Continue. Continue. Alright. Alright. Okay. Ya. Ya. Kan kalau del F del X kan F besar X kecil kan. Kalau contoh lah. Kalau del sama size. F lepas tu X kecil kan. F del X. Okay. Lepas tu? Dah terputus dah. Hilang dah. Swag ni, swag. Slow sikit. Slow sikit. Kalau tak boleh type lah. Nanti saya bacakan dan saya try jawab.
Okay, so kat sini dia akan jadi ni lah. Negatif 24 Y 3 kuasa 3 tambah 9 darab 1 kuasa 2 tambah 1 tambah 2 darab 3 kuasa 4 darab kuasa 4. Tekanlah kalkulator cantik-cantik lah. Dan jangan lupa buat bracket. Kalau buat masuk nilai ke apa, tolong buat bracket supaya awak tak careless kuasa 3 ni. Awak tak careless kuasa 3, kuasa 4 ni kat mana. Dan sebagainya lah. Kuasa 2. 3 tu, kuasa 4 tu kat mana? Ni Y dia kat sini. So Y ni kat sini saja. Lepas tu kuasa 4. So bracket kuasa 4. Supaya tak careless. Terutama kalau nombor tu negatif. Dalam ni ada nombor negatif. Lagilah jangan careless. Okay Lepas tu kira lah. Bagi satu nombor. Okay Yang ni I leave it to you lah. So sebab yang ni tekan kalkulator je. Bagi satu nombor. Yang ni kena pemudahkan lah. Sebab yang ni awak boleh tekan kalkulator dan dapat satu nombor. So jawapan last adalah satu nombor tu. Satu nombor cantik tu lah. 85/3 ke apa dan sebagainya lah. Madam, okay, soalan kawan awak. Madam, boleh ke kalau del X kita, del X, del U kita tulis XU? Boleh? So, kawan awak tanya boleh ke del X, del U kita tulis sebagai XU? Yes, boleh. Okay. Del X, del U dia sama juga dengan XU. Nampak pelik tapi memang ada. Ada benda ni. Dia macam tu lah. Sebab differentiate X to respect to U kan. Macam tu. Okay. So far kita tak jumpa product rule lagi kan. Okay. Jom higher order. Okay, higher order ni. Okay. Ni selalu student tak baca benda ni. Tapi dia kalau dia tengok lecture saya sepatutnya dia tak ada isu pun benda ni. Tapi itulah. Bila ayat-ayat ni tak tahulah student dia malas nak baca. Okay, saya explain apa yang kat sini. Okay. First, sebelum ni fx kan. Kalau saya nak differentiate lagi sekali, contoh to respect to y. Saya akan tulis macam ni lah. Maknanya saya nak differentiate dulu f double prime. Differentiate sekali, dapat jawapan, differentiate lagi sekali, double prime. Sebab dia melibatkan satu variable. Sekarang ni melibatkan dua variable. Macam saya katalah, dia kena beritahu lah nak with respect to apa. X ke, Y ke, Z ke dan sebagainya. So, dia akan tulis lah F, X. Lepas tu differentiate lagi sekali. Contoh to respect to X lagi sekali. Tak masalah. Differentiate lagi sekali to respect to Y. Lepas tu differentiate lagi sekali to respect to Z. Boleh. Dia kalau dalam exam so far, saya pernah tengok dalam final, pernah keluar sampai 5 order. Maksudnya, ni baru pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Pernah keluar sampai 5. So, mungkin function dia tak susah sangat lah kot kalau 5 order ni. Kalau function tu susah, selalunya up to 3 lah. F, X, Y, Z. Dia selalu macam tu lah. F, X, Y, Z. Ataupun dia susunlah pelik-pelik sikit Z, X, Y. Contoh, macam tu lah. Awak kena ikut lah. Mula-mula FX. FZ. Lepas tu dapat jawapan FX. Lepas tu dapat jawapan FY. So, ikut giliran lah. Okay. Kalau you perasan, giliran you dari depan ke belakang kan? Maksudnya, you punya jawapan tu FX. Awak kena settle dulu FX. Lepas tu dapat jawapan, awak baru settle FY. Betul? Dari depan ke belakang. Tapi, kalau simbol tu melibatkan delta. Okay, kalau nak differentiate 2 kali, del square F lah. Bawa. Dia dari belakang ke depan. Maksudnya, dia del X kat belakang ni dulu, lepas tu del Y. Okay, yang ni sama juga dengan F, X, Y. Okay, sekali lagi saya ulang. Kalau awak nak tengok order dia, nampak tak dekat sini dia ada beritahu. Tu yang saya kata student selalu tak perasan, dia tak baca lah dengan betul kan. Okay, ni F, X, Y. Zoom sikit. Okay. Nampak ni F, X, Y. F, X, Y. F, X, Y. So, kalau dia nak tulis dalam bentuk, dia macam dia differentiate. Kan awak akan differentiate to respect to X dahulu kan? Dapat jawapan, awak differentiate pula to respect to Y. So, maknanya bila penulisan macam ni, dari X tu kat belakang lah. Del X, del Y. Nampak tak? Bila sini depan ke belakang, sini belakang ke depan. Ni F, X, Y. Kalau awak tulis del square F,
Maknanya awak akan tulis del Y, del X. Okay. Sebenarnya kalau awak terbalik pusing, contoh kan, ada student akan tanyalah FXY sama tak dengan FYX, madam? Okay. Actually kalau dia ada teori pasal benda ni. Yes, untuk FXY, yes, FXY dia sama dengan FYX. Ikut teorem ni. Tapi dia tak cakap pun kalau 3 order ke 4 order ke, contoh FXXYX. Sama tak kalau saya terbalik dengan kalau saya terbalik tu sorry. FXXY sama tak dengan FYXX. Yang ni dia tak cakap pun dalam teorem ni. Dia cakap hanya FXY sama dengan FYX sahaja. Sebab tu kalau boleh jangan terbalik order. Kadang-kadang bila awak terbalik order, satu, awak akan dapat jawapan yang sangat panjang. Okay. Second, mungkin jawapan awak akan berbeza sebab tak ada dalam Clairaut theorem ni. Clairaut theorem kata FXY sama dengan FYX. So kalau tak ada masalah lah kalau awak terbalik, saya masih terima sebab dia ada dalam teorem. Kalau yang lain macam 3 order dan ke atas, saya tak terima lah kalau awak terbalik order. Okay, kecuali kalau you dapat proof lah, ada teorem mengatakan dalam buku yang kata ni sama. So saya akan accept, jangan risau. Saya accept based on knowledge itself lah. Okay, if you can prove it. Okay. Madam, kalau FXY kan, boleh tak saya tulis FX lepas tu Y supaya nampak lebih faham. Okay, good question. Maksud student ni, okay, soalan daripada kawan awak. Dia kata, boleh tak madam dia tulis FXY. Dia nak tulis macam ni. Bila waktu dia nak cari ni, dia nak tulis macam ni. FX, lepas tu dia bracket, dia letak Y. Okay, boleh tak? Okay, kalau awak tanya memang nampak pelik lah. Sebab dalam matematik tak ada benda ni. So far, tapi kalau awak buat, saya masih terima. Sebab order dia masih okey kan? Tak ada masalah pun, boleh je. So saya terima. Cuma nampak pelik lah sebab kalau awak tengok nanti kan, memang takkan awak jumpanya nampak tak? Di mana dia buat bracket, dia tak buat bracket. Awak tak jumpalah benda tu. Tapi macam saya katalah, kalau awak buat dalam exam, saya masih terima lah sebab saya tak nampak benda dia ada yang salah. Saya nampak macam yang penting Y ni kecil. Kalau awak buat F, X, tapi Y ni awak terbuat besar. Ni confirm saya akan buat salah. Sebab macam FX didarab dengan Y. So salah lah. Kena sama level lah, kecil. Sama level dan sama kecil. Okay. Okay. Apa-apa tanya je soalan. Okay. FXY sama dengan FYX. Okay. Sambung. Okay. Macam saya katalah, dia akan dari belakang ke depan lah. Contoh, okay, katakanlah dalam paper tu dia cakap, cari del F, del cube F, del Z, del X, del Y. So kalau saya interpret dia dalam bentuk yang X kecil, Y kecil, dia akan jadi apa? F, Z, Y, X, Z. macam saya katalah, yang ni dia actually dari belakang ke depan. So maknanya yang ni sama dengan F, Y, X, Z. Tu yang saya kata, kalau dalam exam kadang-kadang dia bagi bentuk ni. Kalau bentuk ni saya tak risau sebab sudah boleh tangkap. Dia memang buat FY dulu, dapat jawapan, differentiate to respect to X pula. Differentiate lagi, to respect to Z. Okay, untuk this one, yang ni awak kena faham lah. Yang ni dia dari belakang ni. Kenapa dari belakang? Sebab dia macam ni. Sebenarnya dia ada tulis kat atas ni tapi tak apa, saya buat balik. Okay, contoh saya buat FSY lah. Kecil dulu kan, FSY. Kalau awak ada F, awak akan cari FX dahulu. Dapat jawapan, awak akan buat FXY kan? Okay. Kalau differentiate untuk part del, so del F, del, yang ni awak akan tulis del X, del Y, del X lah. Ni sama dengan yang ni lah. Nampak tak? Yang ni dari depan ke belakang. Yang ni dari belakang ke depan. Macam tu. Macam terbalik dengan dia. Okay. Sebab bila awak dapat F, awak akan differentiate del F, del X dahulu. Awak akan dapat. Del F, del X ni, del F, del X ni, del F, del X ni, awak akan differentiate dia to respect to Y. Dapat jawapan.
awak akan differentiate to respect to y. Sebab tu dia akan jadi macam ni. Del square f, del y, del x. Sebab tu dia dari belakang ke depan. Sebab kalau awak buat dulu kan macam ni kan. Contoh, y sama dengan 5x. Awak pernah, okay, kadang-kadang kita, ni dia cari y prime sama dengan 5 lah kan. Okay, kadang-kadang dia suruh cari find d over dx 5x. Maknanya awak nak differentiate dia ni lah kan. So, akan dapat 5. Samalah macam awak dapat del ni. Contoh f sama dengan 5x. Del f, del x, awak akan dapat 5. Okay, saya nak differentiate 5 ni. So, differentiate 5 ni to respect to apa pula? Saya nak differentiate to respect to y. So, dia akan jadi kosong. So, yang ni awak juga boleh tulis del square f, del y, del x. Betul lah kan giliran dia? Nampak tak? Giliran dia dari belakang ke depan. Boleh faham? Ada yang tak faham? Kalau bentuk del, giliran dia dari belakang ke depan. Kalau bentuk bukan del macam ni, dari depan ke belakang. Boleh? Ada yang confused? Senang cerita, tengok je macam dia ni. Cakap. So, kalau fxy, nampak ni. Dia cara tulis dia, x kat belakang, y kat depan. Kalau macam ni, fyx, dia akan tulis x kat ni, dari belakang. X dahulu, dari belakang lah kan. Belakang duduk depan duduk belakang. Okay? Kalau saya akan buat dari depan. Macam ni lah, dari belakang ke depan. Yang ni dari depan ke belakang. Okay. So, kita buat latihan. Terus kepada exercise. Okay, exercise. Jom kita buat. Dia suruh cari fsx, fxy, fyy, panjang ni, banyak Okay. Kita buat satu contoh. Yang mudah dulu, nombor 1 lah. Nombor 1 nak buat mudah. Okay, nombor 1. Okay, mula-mula cari apa? Okay, mula-mula saya tulis dulu f lah. F sama dengan x kuasa 4 tambah 4 x kuasa 2 y kuasa 3 tolak 2 y kuasa setengah. Saya akan buat kuasa jadi power, radical jadi power dulu. Senang sikit saya nak differentiate. Okay, differentiate to respect to x sama juga dengan to respect to x. Dia akan jadi 4 x kuasa 3 tambah 8 x, y ni akan follow sebab dia duduk together, minus, ni tak ada x kan, 2y power of half tak ada x, so differentiate dia jadi kosong. Okay. Lepas tu saya cari, sebab ada banyak benda nak kena cari kan, saya cari yang first order dululah. Maksudnya saya cari fy pula. Fy. Ataupun awak boleh ikut apa yang soalan minta lah. Dia nak fxy. Okay, tengok f ke tengok fx? Ni betul lah kan? Dari f, awak differentiate dapat fx. Ni. Sekarang ni fxy. Maksudnya, saya nak differentiate fx ke f? fx. Yes. Kita differentiate, kita tengok fx lah. Sebab dah ada dah fx ni. Ni fx ni dah ada. Jawapan tu nak differentiate to respect to y pula. So to respect to y. Sini akan jadi kosong lah. Sebab tak ada y dah kan. Ni tak ada y. Yang ni tak ada y. Jadi kosong lah. Okay. Okay. Tambah. Okay. Differentiate to respect to y. 38, 24. Y kuasa 2. 3 dah ada depan. 3 dah ada 8, 24. Okay. 3 tolak 1 adalah 2. Okay. X follow. Sebab dia duduk together. Okay. You can't eliminate her. Unless dia tu dia sendiri tak ada siapa-siapa variable dengan dia. Macam terus tu lah. Bila constant dia akan di-eliminate. Unless dia duduk together dengan variable. Variable yang tak mungkin kosong, obviously exponent, cos trigo tak mungkin kosong. Awak differentiate dah berapa kali pun, dia akan tetap macam tu. Dia akan ulang benda yang sama juga.
Variable yang boleh jadi kosong, ni lah polinomial. Benda yang ada kuasa 2, kuasa 3 ni. Okay, next. Okay, apa? Yang ni dah cari kan? FSY dah cari. FSX belum lagi kan? Okay, FXX. FXX. Obviously, of course, kita guna FX jugalah. Sebab cuma nak differentiate to respect to X. So, kita tengok juga samalah. Kita tengok FX ni. Okay, so tapi differentiate to respect to X. So, dia akan jadi 3, 4, 12. X kuasa 2 tambah. Okay, differentiate lagi sekali to respect to X akan jadi 8. Differentiate X jadi 1. Y kuasa 3 follow. Ada student tanya, madam boleh tak saya tunjuk ni? 8, differentiate X dapat 1. Lepas tu Y kuasa 3 follow, saya buat macam ni. Boleh, macam ni boleh, macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting jawapan betul. Jawapan betul tu maksudnya nilai yang sama lah. Okay, lagi. Differentiate to respect to, lagi. Dia nak FY, Y. Dia nak FYY. Since FY kita tak cari lagi, kita carilah FY. FY. Adakah tengok dekat colour biru ataupun F yang asal? Yang asal. Yes, yang asal. Asal. Yes, yang asal. Sebab sini semua FX kan. So kita tengok yang FY. Nampak? You get the concept dah already. Saya pun seronok dengar. Okay, differentiate to respect to Y untuk F yang asal. Okay, so jadi kosong sebab tak ada Y. Kat sini kosong sebab tak ada Y. Tambah. Dia kena buat setiap komponen lah. Okay, sini pula to respect to Y jadi 3, 4, 12. Y kuasa 2. X kuasa 2 follow. Tolak setengah darab 2 adalah 1. Y kuasa setengah tolak 1. Jadi negatif setengah. 1/2 maknanya setengah lah. Tolak dengan 1 jadi negatif setengah lah. Tinggal macam ni pun saya okey. Maksud saya tinggal jawapan macam ni pun okey. Kalau nak bagi cantik pun okey. 12x y kuasa 2 tolak dengan 1/y kuasa setengah. Dia buat macam ni. Boleh. Ni pun boleh. Cuma kalau saya tak prefer lah tukar kepada bentuk ni. Sebab apa? Sebab saya nak differentiate lagi sekali. Kan dia nak FYY kan? Kalau nak differentiate lagi sekali, ni ada student tak boleh congak. Dia tak pandai congak. Kalau dia pandai congak tak apa. Kalau dia tak pandai congak, jadikan dia kuasa balik. Kuasa macam ni balik. Okay padam cepat sikit. Okay. Next, F, Y, Y. So tengok differentiate to respect to Y lah kan? Okay. Of course, kita tengok differentiate to respect to Y punya. Okay, so you akan jadi to respect to Y. 2 darab 12, 24. X squared, Y. X ni follow sahaja. Y tu differentiate jadi 2Y. 2 darab dengan 12, 24. Betul lah ni. Tolak dengan differentiate setengah darab depan. Negatif setengah darab depan. Y. Negatif 1/2 tolak 1. Negatif 3/2. Okay, you boleh jadi pemudahkan 24 x squared y tambah 1/2 y kuasa 3/2 negatif. Jangan tertinggal. Negatif tu tulis proper lah dan jangan tertinggal. Make sure clear. Okay, so dia nak FYX. FYXY. Last one ni. Sorry, yang ni tak buat lagi kan. FXYX. FXYX. FXY kita dah cari tak? Dia kan tadi? FXY yang ni. Kuning ni. FXY. So kita tengok yang ni ya. FXY. Okay, FXY. So FXY dah ada. So FXY nak differentiate to respect to X. To respect to X. So tengok kat sini to respect to X.
Differentiate dia masih ada X. So differentiate X dapat 1. 24 Y square. Y square. Sorry. Bawa sekali. Sebab dia follow kan. Okay, macam saya kata lah nak letak 1 kat tengah ni pun boleh. Tak nak pun tak apa. Tapi kalau letak 1 macam tu, kalau saya akan bagi cantik lah. 1 tu rimah. Madam, FYX. Tak buat. Terlepas kot. FYX. FYX belum lagi kan? Oh, sorry terlepas lagi. Yep. Oh ni satu. FYX. FY to respect to X. Okay, dia akan jadi ni lah kan. Tengok FY lah kan. Sebab FY dah jadi. To respect to X. Jadi 24X. Y kuasa 2. Tolak differentiate yang tak ada X dalam ni. So dia akan eliminate kosong. Eliminate tu jadi kosong lah maknanya. Okay. Tak ada jumpa produk rule lagi. Saya nak jumpa yang produk rule. Ada soalan produk rule tak? Saya rasa kat sini ada produk rule. Tak ada. Sini tak ada produk rule. Ni mungkin ada produk rule. Okay. Kita buat nombor C boleh? Nombor ni. Ni nombor 3. Ni nombor 3 ni. Dalam exam selalunya ada produk rule ni. Biasalah dia nak nampak susah sikit. Yang saya tunjuk kat awak ni senang. Sebab very direct. Sebab nak tahu konsep sahaja. Okay. Okay. Ni. Jom kita buat. Okay. Kita tengok pada soalan lah dia nak apa. Dalam exam kalau dia nak tengoklah contoh kalau dia nak fxy. Carilah fxy. Okay, yang ni saya buat dulu Macam soalan dia nak. Okay, mula-mula kita cari fx, betul? Okay, differentiate f to respect to x. To respect to x. So dalam ni ada x. So differentiate dia akan jadi cos X, Y ni maintain. Macam saya kata ni tak akan berubah apa pun jadi. Differentiate ke integrate ke apa ke tetap macam tu. Okay. Darab dengan differentiate dalam. Differentiate dalam. Ni differentiate dalam. Okay. Differentiate dalam dia akan jadi. Okay. Differentiate dalam to respect to X. Yes. Tinggal Y sahaja. Sebab differentiate X dapat 1. Y tu follow. Sebab tu tinggal Y je ke depan. Okay, tu yang saya kata kena biasa buat lah. Kalau tak biasa buat, lambat lah. Okay. Tambah. Differentiate to respect to X. Respect to X. Jadi 2 darab 3, 6. X kuasa 2. Y follow. Tolak. Differentiate to respect to X. Ni tak ada X kan? So jadi kosong. Boleh? Okay. Next. Differentiate f x to respect. Let's say saya terus buat f x y. To respect to y. Okay. Dekat sini ada y. Dekat sini. Nampak ni. Average 1 hour je tengok screen. Gitu. Kalau awak mesti 12 jam sehari. Okay. Continue. fxy differentiate fx to respect to y kan? Dalam dia ada y, dalam ni pun ada y. So apa yang berlaku? Yes, this one ada product rule. Sebab ni darab, sini ada y, sini pun ada y. Okay. So you punya ni adalah sini u, sini v. Okay. Kalau saya, macam saya kata, saya suka congak. Kalau awak ikutlah. Dan awak kena ingat ni mesti ikut ni to respect to y. Make sure in mind you adalah awak nak differentiate to respect to y. Jangan confuse lah. Kalau confuse macam saya kata lah boleh highlight ke boleh tunjuk lah. Oh sekarang ni to respect to y. Jangan careless. Okay. So u adalah y. Saya buat bracket semua. V prime. V prime awak, dia bukan V prime tau, dia VY macam ni.
Sebab to respect to y kan. Okay. Differentiate to respect to y. Jadi negative sin xy follow. Differentiate to respect to y. To respect to y tinggal x je lah. Sebab differentiate y akan jadi 1. Differentiate y akan jadi 1. X ni akan follow x. So saya letak depan terus. U v prime plus v. V adalah cos xy. U prime awak to respect to y. To respect to y. So dia akan jadi to respect to y. Dia akan jadi 1. Bukan kosong lah. Sebab to respect to y. Nak lagi cantik pun boleh. Negative xy sin xy tambah dengan cos xy. Ni jawapan dia. Okay. So sini saya tulis ya. Sini u kita. Sini bukan v prime. Vy plus v u y. U prime. Kalau awak buat v prime, saya tak ada masalah pun. Maksudnya ni kalau awak tertulis v prime. V prime, saya masih terima, tak ada masalah. Cuma awak sendiri nanti yang akan confuse. Sebab v prime kadang-kadang jawapan dia kosong, kadang-kadang student dia terhilang arah maksudnya. Patutnya differentiate to respect to y kan? Dia terbuat to respect to x. Dia terlupa. Sebab tu saya tak galakkan buat prime-prime ni. Saya suka awak buat bentuk with respect to apa y. Prime tu tukar kepada with respect to apa? Y ke x ke? Prime ni tukar kepada bentuk ni x ke y ke? Ikutlah pada derivative yang terlibat. Boleh? Okay. Okay. Katakanlah saya nak differentiate lagi sekali to respect to apa? F, x, y. F, x, y. Let's say x. Let's say x. Product rule lagi. Sini ada x. Sini ada x. Madam. Sini ada x. Yes. Ya? Madam memang tak habiskan yang atas tu. FXY tu. Dah? Oh, tak habis lagi. Oh, sorry. Nampak Tak habis dah. Betul. Thank you. Tambah. Sorry. Tambah. Yang ni kan. Ada thank you. Yang ni saya baru u v prime. V u prime. Baru yang ni. Yang ni tertinggal. Jangan tinggal. Kesalahan saya ni actually banyak sudah salah sama macam saya ni. Dia dah buat cantik dah ni. Tertinggal satu. Jawapan awak dikira salah juga. Satu kena buat satu-satu ni. Ni dah buat tambah yang ni. Jangan sambil buat benda lain. Kalau sambil buat benda lain memang awak akan hilang. Teringat macam saya lah sebab sambil mengajar kan. Lupa dah benda ni. Okay. Thank you. Nasib baik nampak. Okay. Differentiate to respect to y. So dia jadi 12y. X squared follow. Nasib baik awak tegur tau. Saya pernah dah buat video YouTube kot. Maksudnya saya dah kira ni. Lepas tu dah habis kelas ni saya buat pula untuk video YouTube. Benda jawapan yang sama. Lepas tu bila tengok balik video YouTube baru perasan benda tu salah. Nampak sangat tak ada student pun yang perasan benda tu. Lepas tu saya sangat okey kalau awak nampak salah dia. Tolonglah tegur Thank you. Okay. Again, differentiate to respect to y. Ni, differentiate to respect to y. So, 2 dah ada depan. Jadi 12. X squared follow. Sebab dia constant. Y, 2 tolak 1 jadi 1. Okay, tinggal ni sajalah. Okay, katakanlah saya nak buat lagi. Differentiate to respect to x pula. Okay, to respect to x. Okay, sini ada x. Sini ada x. Sini pun ada x. Okay, so maknanya ada produk rule lah. Okay, u. Okay, negative xy. V prime. V prime to respect to x. Kalau saya akan try macam ni tulis to respect to x. So,
V prime to respect to X. Differentiate sin, saya akan dapat cos XY maintain sama. To respect to X. Differentiate X akan dapat 1. Y akan follow. Okay. Plus V sin XY. Sebab tu saya akan buat bracket bagi cantik. U prime, U prime, V, U prime. U prime to respect to X. Differentiate X jadi 1. Negative Y sajalah tinggal. Okay. Plus. Yang second tu lah tadi. Takut tertinggal lagi. Differentiate cos dapat negative sin. Differentiate cos dapat negative sin. X, Y. Darab differentiate dalam to respect to X. To respect to X, differentiate X dapat 1. Y follow. Tinggal macam ni ya. Plus differentiate to respect to X. Jadi 24X. Y akan follow. Unless dia tinggal seorang dia je. Baru dia hilang. Okay. Tinggal macam ni pun saya terima. Maksudnya you tak pemudahkan, saya terima. Sebab jawapan panjang sangat kan. Awak pemudahkan pun tetap panjang. Lain lah kalau pemudah tu jadi pendek gila. Jadi satu term je. Ini tetap macam ni, so saya tinggal macam ni je. Tinggal macam ni pun saya terima. Okay. So tulis sikit kat sini. U. Nilai U kita. Ni V prime. V prime kita adalah V to respect to X. Ni V kita, yang ni V to, U prime. U to respect to X. Ada student tanya madam kalau saya buat satu-satu boleh tak? Of course lah boleh. U sama dengan apa? V sama dengan apa? Ni saya kata U prime, V prime. Awak buat macam ni kan dulu. So tak payah buat macam ni. To respect to apa? Baru awak buat masuk dalam formula. Tak ada masalah. Boleh je. Macam saya suka congak terus macam ni lah. Dalam exam pun tak ada masalah awak buat macam ni. Ni bukan congak ni. Ni awak buat yang kerja. Juga ni. Cuma awak tak buat bentuk table macam ni. Okay, boleh ada satu soalan product rule. Okay. Any question sampai sekarang, sampai sini? Kalau saya nak masuk topik baru. Tutup kita bincang hari Jumaat lah Sambil tu kita boleh buat revision. Sekejap saya nak fikir nak buat tutur dulu ke nak buat yang ni dulu. Buat yang ni dululah. Tutur tu saya akan bincang hari Jumaat ni lah. Hari Jumaat ni saya akan bincang tutur. Sambil tu maknanya revision untuk malam tu punya kuis lah. Kalau ada bantahan kuis, sepatutnya awak dah bagi tahu saya. Sepatutnya tak ada komplain lah. Sebab awak yang nak Jumaat malam. Okay. Lagi ada yang komplain bahaya. Nak komplain ke saya. Kita boleh berbahasa macam tu lah. Tak payah gaduh-gaduh macam tu. Okay. Together we stand macam tu. Okay. Sambung Okay. Ni multivariable chain rule ni kena dengar betul-betul lah. Okay. Tarik 2 minit. Tarik 2 minit. Take two boleh? Sebelum multivariable chain rule ni. Boleh, boleh. Alright. Ni boleh. Saya dah jawab yang message saya private. Ui, jawapan pun gelap weh. Tutorial pun.
Oh, cantik. Okey. Tu dia nampak okey. Tulis pun okey. Apa? Siapa nama busy ni? Ambil balik gambar ni. Tak nampak lah. Oh, siap tulis. Bagus yang batch ni. Siap tulis nombor berapa yang dia tulis. Okay. Dekat atas kertas pun dia tulis. Kenapa pula? Tu paling okey boleh scan. Okey lah. Dia kamera saya crack. Oh, okey. Dalam exam macam mana nanti ni? Dalam exam boleh scan kan? Yang ni gambar kan? Dalam exam nanti boleh scan kan? Risau pula exam. Tu scan lah madam. Tu kan gambar. Saya gambar je. Cam scanner boleh pakai tak? Okay, boleh pakai tak? Gambar jadi macam ni. Oh. Dalam exam memang awak kena pakai pen satu. Kalau awak pakai pensel ni confirm tak ni. Kalau dapat lah. Cubalah pakai kamera adik ke untuk scan. Dalam exam nantilah. Dalam exam. Nanti saya tukar. Okey. Alhamdulillah. Moga ada rezeki untuk awak. Okay, jom kita buat balik. Okay, mati variable chain rule. Jom. Okay, mati variable chain rule. Okay. Dulu punya nota. Saya buatkan color. Sama je lah. Yang penting nampak. Okay, mata variable chain rule. Okay, chain rule ni apa yang, okay sekarang ni, kenapa awak kena belajar chain rule lagi? Okay, untuk yang ni. Mata variable chain rule ni. Okay. Kalau you perasan soalan dia akan bagi contoh, macam ni dia bagi Z dalam bentuk XY. Tapi dalam X ni, dalam X yang dia bagi ni, ada tersembunyi, ada variable lain which is contoh S dengan T. Dan dia bagi juga dalam Y ni ada bentuk S dengan T. So dia nak Z to respect to S dengan T. Okay, maksudnya contohlah, katakanlah saya ada Z tadi saya kata. Dalam Z dia adalah function of f x y. Madam. Madam ada share screen ke? Oh hilang dah kan. Sorry. Tak nampak. Patut senyap je. Okay, thank you. Okay. Okay, Z dalam Z. Oh sorry. Saya ulang balik sekali. Okay, tak nampak. Okay, Z, dalam Z ada X dengan Y. Okay, dalam X ni dia bagi pula dalam X ada with respect to S dengan T. Okay, dalam Y pula dia bagi dalam bentuk S dengan T. Dan dia nak Z
to respect to S dengan T. Maksudnya Z, dia nak benda yang S dengan T. Maksudnya dia bukan dalam ni dan dalam ni lagi. Okay, maksudnya contoh, tu saya kata contoh, katakanlah saya ada Z, X to respect to Z. Contoh saya ada F lah, F. Saya guna F lah, awak dah biasa dengan F. Okay, nanti awak tahulah Z macam mana pula. Dalam F ada XY contoh. Okay, contoh saya buat X tambah Y lah, paling mudah sekali. Okay, lepas tu saya given that X sama juga dengan T plus S. Dan Y sama juga dengan eksponen TS contoh. Dan soalan tanya saya nak del F over del T. Ni maksud dia. Dalam ni tak ada T kan, tapi dia bagi dalam bentuk yang ni. Kat tepi dengan kat tepi. So ada student dia fikir boleh je buat macam ni. Madam boleh kan saya buat macam ni. Fxy sama juga dengan T tu T plus X tu adalah T plus S tambah Y tu adalah eksponen TS. So madam nak del F over del T. Saya boleh carilah kan? Yes, boleh macam ni. Tak ada masalah. Cuma kenapa awak kena belajar chain rule? Kadang-kadang function kat sini dengan function kat sini too complicated. Bila awak buat masuk dekat dalam ni, dia akan jadi lagi complicated untuk di-solve. Sebab tu chain rule ni sangat berguna untuk case yang macam ni. So chain rule kesimpulannya awak boleh guna bila dia ada satu function, dalam function tu dia bagi lagi function. Dia bagi lagi function. Ni confirm chain rule. Sebab you akan nampak ni berchain. Yang dalam ni ada chain dia kat sini. X ni kat sini. X dia kat sini. Dalam ni ada X dia kat sini. Tapi macam saya kata, saya tak boleh deny kalau student dia buat masuk siap-siap dalam ni. Dia buat masuk dalam ni, lepas tu dah dapat yang ni, baru dia differentiate to respect yang dia nak. Boleh juga. Tapi macam saya katalah, sebab you ada dalam topik chain rule, try lah pakai chain rule. Sebab chain rule lebih senang. Okay, cara nak buat chain rule. Cara nak buat chain rule tak macam dulu. Yang ni lagi senang. Yang ni lagi senang. Kalau awak tanya, lagi senang daripada dululah. So far ni feedback daripada student saya yang lepas. Okay. Saya ada yang cakap, madam ni asyik cakap senang je. Ni based on student sendiri. Okay. Macam saya cakap, since chapter ni, dia ada common by delta kan? Dia noted as delta kan? Okay. Dalam chain rule ni, ada yang delta, ada yang D. Depends on function. Kalau lah dalam tu ada 2 cabang, delta. Kalau ada 1 cabang, T. Okay. Saya bagi awak kita buat satu contoh lah Okay. Satu contoh. Okay. Kita buat exercise 6. Kita buat terus exercise 6. Exercise 6. Ni, exercise 6. Okay, kita buat exercise 6 terus Saya padam Okay. Okay. Mula-mula awak tengok kepala dia ada apa dulu. Masuk kepala tu adalah ni. Atas dia ni ada apa? W kan? So awak buat chain dia dalam W starting first. K, W. K. Dalam W ada variable apa? Dalam variable W ada variable W ada variable apa? X dengan Y ke? Yeah, X dengan Y. So ada X dengan Y ni cabang awak. Okay, lepas tu tengok dalam X ada apa pula? Dalam X ada variable apa? T. Ada T sahaja. Okay. Dalam Y pun T. Ada T sahaja. Okay. So ni chain kita. Okay. So sini adalah del W, del X. Sini adalah del W, del Y. Okay. Ambil kepala, duduk atas. Ni yang selepas dia duduk bawah lah. Yang ni kepala duduk atas. Yang ni duduk bawah. Okay. Sama sini. Sini delta. Kenapa delta? Sebab 2 cabang. Nampak ni 2 cabang kan? 2 variable kan? 2 variable delta. Yang ni ada 1 variable kan? So D. D. Untuk chain rule je Okay. D.
Ni dx over dt. Sini dy over dt. Sebab ni kepala ni kepala dia duduk atas. Bawah dia duduk so lepas dia duduk bawah lah. Samalah kepala duduk atas, bawah dia duduk bawah. Sekarang ni dia nak apa? Dia nak dw dt kan? dw dt maknanya kita nak dw to respect to t. Okay, to respect to t ada dua jalan. Satu jalan pertama yang ni. Okay. Jalan yang pertama. Jalan yang kedua ni kan? Nak respect to t. Ada dua jalan. Okay. So, saya nak dw dt. Sama juga dengan. Okay. Jalan yang sama awak darab. Ni, dan yang ni. Dan darab. Okay. Dan darab. So, yang ni dengan yang ni jalan yang sama. So, kita darab lah. Okay. So, del w over del x darab dengan dx over dt. Okay. Atau tambah. Atau jalan yang kedua kan? Jalan yang kedua. Atau tambah. Tambah. Jalan yang kedua adalah del w del y darab dengan dy over dt. Inilah chain kita. Boleh nampak? Senang kan? Okay. Awak buat 2 kali, 3 kali awak akan rasa senang. Soalan ni selalunya lah. Soalan chain rule ni selalunya 9 ke 15 markah. Markah dia banyak lah. Sebab dia ada banyak awak nak kena cari. Banyak nak kena cari sebab apa? Ni, awak nak kena cari yang 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 ni. Tapi dia tak susah. Dia tak susah. Dia just banyak benda lah nak kena cari. Ni, banyak benda nak cari. So, markah dia pun banyak lah. Okay. Tapi macam saya katalah, selalunya student saya based on yang lepas-lepas semua okay. Chapter ni. Dia memang naklah jawab soalan ni. Mujur soalan ni nombor 1. Soalan nombor 1. So memang confirm soalan nombor 1 semua jawab. Dengan cemerlang. Soalan nombor 2 chapter 3. Chapter 3 ni based on feedback student dia adalah dia start sikit. Okay. So carilah satu-satu. Okay. Del W del X. Differentiate W to respect to X. Okay. Differentiate W to respect to X. So dia akan jadi 3X squared. Betul? Tolak. Tak ada X kat situ. Kosong lah differentiate dia. Okay. Darab dengan differentiate X to respect to T. Okay. X ni saya tukar kepada bentuk power lah kan. T plus 1 kuasa negatif 1. So negatif 1 dah depan. Saya suka buat bracket petak ni. Okay. Negatif 1 dah depan. T tambah 1 maintain. Negatif 1 tolak 1. Negatif 2. Darab dengan differentiate dalam. Tinggal 1. Tutup bracket. Tambah. Differentiate W to respect to Y. Ni satu-satu tau. Ni. Tak nampak ni. Ni untuk dia ni. Yang dia ni. Untuk dia ni. Okay. Differentiate W to respect to Y. Tengok balik W. Ni W to respect to Y. Tengok balik W. To respect to Y. So differentiate X ni akan jadi kosong lah. Kosong. Tolak dengan to respect to Y. 3 Y kuasa 2. Darab dengan ni tadi apa? W dy kan? Okay, next dy dt lah. Tengok Y. Ni Y to respect to T kan? So Y to respect to T. So differentiate dia akan jadi 2. Differentiate ln akan jadi 1/T. Settle. Tinggal macam ni pun saya okay. Pemudahkan lagi okey. Pemudahkan lagi okey. 3x square. Oh sorry. Ni tak habis lagi. Saya nak to respect to T kan. Maknanya variable yang boleh adalah tangga yang terakhir sahaja. Sekarang ni saya ada bentuk X dan bentuk Y lagi. Saya tak nak bentuk X dengan Y.
saya nak bentuk T. So apa yang kita boleh buat? Dia kata X sama juga dengan 1 per T tambah 1. Since X sama dengan T tambah 1, Y sama juga dengan 2 ln T, makanya dW over dt sama juga dengan 3 darab dengan X squared 1 over T plus 1. Okay, in bracket negatif. Nak bagi cantik ke, tak nak bagi cantik ke pun boleh. Kalau saya bagi cantik, dia jadi 1 per T plus 1 kuasa 2. In bracket, tambah negatif 3 darab negatif 3 Y 2 ln T kuasa 2. Tulis cantik-cantik lah. Saya buat bracket. Darab dengan 2 per T. Tinggal macam ni saya terima. Clear? Kena tukar balik lah. With respect to T. Ni. With respect to last. So yang ni kena tukar balik lah. So that semua in term of T. Boleh? Okay. Tak okay. Okay. Tak okay. Okay. Dalam exam, kadang-kadang kalau awak perasan, kadang-kadang dia tanya D. X dt. Kadang-kadang, kalau awak tengok contoh latihan kan, awak nampak tak? Kadang-kadang dia tanya dz dt. Kadang-kadang dia tanya del z del s. Maksudnya kadang-kadang D, kadang-kadang del. Apa beza madam? Okay. Kadang-kadang D, kadang-kadang del. Apa beza dia? Okay. Dia kadang-kadang D, kadang-kadang apa? Mana tadi? Sorry. Kadang-kadang D, kadang-kadang del. Depends on ni. Kalau ada once kalau ada D je, dia terus jadi D. Kalau dua-dua dia del, dia kat sini dia akan jadi del. Okay, contoh untuk soalan yang ada del. Ini soalan C. Okay, soalan C. Kita tengok soalan C. Soalan exercise 6C. Okay, tengok soalan C. Suppose that, okay, W sama dengan yang ni. Okay. Okay, T, okay, betul. Dalam T sama dengan U dengan V, X sama dengan UV, and Y sama dengan eksponen UV. Find WU, WV. Ni kalau dia buat simbol ni maknanya del W, del U lah ni. Del W, del V. Kenapa? Sebab dia ada more than one variable. Okay. Tengok macam mana. Kita buat chain dulu. Chain, awak boleh buat pokok ke bawah. Pokok ke bawah boleh. Saya suka ke tepi. Sebab saya tak makan ruang ke bawah lah. Sebab saya nak buat jangan kejeling ke bawah. Ikut awak. Buku awak buat pokok ke bawah. Maksudnya ni. Awak nampak tak dia buat ke bawah? Ni, ke bawah. Ke bawah ni. Ke bawah. Saya suka buat melintang. Ikut awak. Saya suka buat melintang. Awak nak buat ke bawah boleh, nak melintang pun boleh. Yang penting chain tu ada. Okay, dalam exam saya cakap siap-siap ni tak ada markah. So ada sudah tak buat pun. Tak masalah. Ni start markah awak. Chain ni yang saya nak tahu betul ke tak. Sebab chain ni penentu jawapan awak betul ke tak. Chain ni salah, obviously semua akan salah. Chain ni kena, okay tu saya kata nak buat chain ni benda yang boleh bantu adalah pokok ni. Sebab tu saya ajar awak pokok ni. Okay, kalau awak rasa tanpa pokok ni awak boleh produce benda ni terus, boleh, tak ada masalah. Kalau tanya saya masih pokok ni lah. Dia nampak lebih clear dan jelas lah. Del ke nak D ke semua jelas. Okay, jom kita buat lagi satu. Last one, this one lah. Okay. Dalam W ada apa? Kita buat sikit chain dulu kan. Dalam W ada apa?
T, X, Y. Yes, dalam W ada, susah pen baru ni. Okay. Dalam W ada X, ada Y, ada Z. Okay. Ada Z, Y, ada Z. Lepas T macam T. T. Yes, good. Tengok soalan tau. X dengan Y. Okay, sebab tu saya kata kadang-kadang dalam exam memang tak semestinya X, Y, Z. Dia ada macam-macam. T, Y, Z. Awak akan nampak lah variable pelik-pelik dekat chain rule ni lah. Sebab dia ada banyak variable. Okay, dalam T ada apa? U, V. U ada V. Okay, dalam X? U, V. U, V. Dalam Y pun ada? U. U, V. Okay, so awak nampak cabang dia? So semua cabang dua kan? Lebih pada dua kan? Maknanya semua ni del. Del W, del T. Sini ada del T, del U. Dia tak pakai D. Semua del. Faham tak? Kalau more than satu cabang, maknanya semua del. Kalau satu cabang macam tadi, mana? Padam dia. Macam ni. Satu cabang je, D. Dua cabang, del. Okay. Untuk awak punya exam final nanti, selalunya yang ni masuk final, dia tak masuk test. Tak cukup masa untuk test. So, untuk final nanti, ni sangat straight del ke D ni. Kalau awak tersalah tulis, sini awak tulis del, benda yang tak patut del, dikira salah. Ni awak tulis D, benda yang sepatutnya del, awak dikira salah. Kalau awak salah del atau D ni. Sebab, awak boleh buka buku kan? Takkan masih salah lagi. Tak ada alasan lah untuk salah. You boleh check. Okay. So, semua cabang kan? Okay. Tak nak tulis atas garis ni pun tak apa. Ni dia tulis atas garis kan. Tak nak tulis atas garis. Tak apa sebab macam saya kata lah yang ni tak ada markah pun. So kita terus create chain. Dia nak apa? Del W. Buat tebal sikit. Del W saya nak with respect to del U. With respect to del U. So kita tengok cabang yang pertama sini. Cabang yang kedua sini. Respect to U. Cabang yang ketiga yang ni. Ni, to respect to U. V jangan kacau. Nak to respect to U dulu kan. V lagi soalan lain. Ni, baru U ni. V lagi lah soalan ni. Okay. So, dia punya chain adalah, okay. Okay. W, T, U. So, del W over del T darab dengan del T over del U. Betul? Del W over del T over darab dengan del T over del U. Betul? Again. Ni. WT. Ni. Di W del T darab dengan del T over del U lah kan? Sebab ni satu line yang sama. Okay, so tulis kat sini lah. Del W over del T darab dengan del T over del U. Ni satu pah. Tambah pah yang berbeza. Del W del X darab dengan del X del U. Tambah del W del Y darab dengan del Y over del U. Ni chain awak. Okay, siapa yang tak nampak? Ni baru yang ni. WT-TU. WT-TU. Okay, next. WX-XU. WX-XU. Betul lah? WY-YU. YU. Betul lah? Salah satu cara nak check lagi. You nampak Ni del W del U kan? Okay, kalau awak potong ni, dia jadi del W del U. Potong yang ni, you akan jadi del W del U. Kalau potong yang ni, del W del U. Betul lah? Del W W. Sebab tu nama dia partial. Partial dia akan jadi satu ni. Partial. Nampak ni? 1, 2, 3. Separuh tu ibarat dia. Okay. Boleh? Chain ni?
Darab buat titik tak apa. Darab kan. Ni satu, ni satu, ni satu. Boleh? Ada yang tak okey? Lepas tu cari lah semua maklumat tu. Okay, del W, del T, del T, del U, del W, del X, del U, del W, del Y, del... Tapi awak jangan pergi potong dalam exam. Pergi potong, tak jadi cerita lah benda ni. Yang ni ibarat, kalau nak check saja, nak check. Okay, ni T, T. Yang ni X, X. Yang ni Y, Y. Okay. Ni W, U, W, U, Y, W. Okay, cantik. Okay. Continue. Sama juga dengan differentiate W to respect to T. Tengok differentiate W to respect to T. W to respect to T. So jadi 3T squared. X follow. Tolak differentiate to respect to T. 5Y squared follow. Differentiate T jadi 1 over T. Saya letak T kat bawah. Okay, yang pertama. Yang kedua. Differentiate T to respect to U. Tengoklah T to respect to U. Ni. Ni baru yang ni. Okay, lepas tu T to respect to U. Tengoklah T to respect to U. Differentiate U jadi 1. Differentiate V jadi kosong lah. Sebab to respect to U. Okay. Tambah. Okay. Yang kedua pula. Differentiate W to respect to X. W to respect to X. Saya buat lain kali Ini pula. Del W over del X. So differentiate W to respect to X. To respect to X jadi 4X cube. T squared follow. T cube follow. Tolak to respect to X. Tak ada X tu. Kosong. Darab dengan differentiate X to respect to U. Differentiate X to respect to U. Tengok X to respect to U. Okay, ni sama juga dengan X. Sama juga dengan 1 per V squared U lah kan. Sebab dia duduk kat atas. So, differentiate to respect to U, dia akan jadi 1 lah. Ni akan follow. So, dia akan jadi 1 per V squared. Okay, tambah. Tambah. Yang ni pula. Differentiate del W over del Y. Differentiate del W over del Y. Okay. First term tak ada Y, so jadi kosong. Tolak differentiate Y jadi 10Y. Ln T akan follow. Darab dengan differentiate del Y over del U. Differentiate Y to respect to U. Okay, tengok Y to respect to U. So differentiate exponent sama. Sama. Darab dengan differentiate power to respect to U. To respect to U. So differentiate U akan jadi 1. V akan follow. Macam ni lepas tu tukarlah kepada in terms of yang ni nampak ni ada T. Ada T. Sorry. Ada T. Ada X. Ada Y. T. Ni. Ni Y dengan T ni kena tukar kepada bentuk U dan V. Sebab jawapan awak boleh ni tangga belakang ni saja yang boleh jadi jawapan. So, maksudnya awak kena tukar change T change okay. Change apa dia? T, X and Y in term of U and V. Tukarlah. So, del W, del U sama juga dengan tukar. Tinggal jawapan bentuk bracket macam saya buat tadi pun tak ada masalah. Maksudnya awak tak simplify, tak ada masalah. Yang penting jawapan betul. Boleh? Okay. Baru cabang yang U. Cuba cari yang to respect to V. Sebab tu saya kata kat awak, markah dia banyak. Tengok setiap ni awak cari. Ni awak cari, ni awak cari, ni awak cari, ni awak cari. Semua ni awak cari. Nampak ni? Ni ada berapa term? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru cari yang ni. Belum cari lagi yang ni. Sebab tu saya kata markah dia 9 ke 15 markah.
Kadang-kadang 12 markah, kadang-kadang 9 markah aja. Depend on function lah. Okay. So last one. Okay. Differentiate dia nak apa? Del W, del V. To respect to V. Okay. Tengok cabang yang lagi satu lah. Okay. This one Ni. WT V kat sini. Ni cabang pertama. Cabang kedua. Cabang ketiga. Okay. Terus create chain. Del W over del T darab dengan del T over del V. Del sebab banyak variable. Macam saya katalah, more than satu cabang confirm del. Satu cabang saja yang D. Kalau ada satu cabang, macam saya kata ada satu je cabang ni jadi D. Once dia jadi D, soalan asal dia akan jadi D. Soalan dia akan jadi del kalau ni ada 2 cabang. Yang ni pun ada 2 cabang. Ni ada 3 cabang. Lagilah del lah. Confirm. Cabang, 2 cabang lagi. So confirm ni del. Lebih daripada satu cabang je confirm del. Satu cabang je D. Okay, next. Tambah atau cabang yang kedua. Del W, del X darab dengan del X, del V. Cerita pasal V kan? So semua V lah. Tambah del W, del Y darab dengan del Y, del V. Okay, tengok Check. Ni T, sini T. Sini X, sini X. Sini Y, sini pun Y. Yang tinggal, betul lah kalau WV, sini pun WV, sini pun WV. Okay? Betul? So, sebab tu partial kan macam separuh kan. Separuh tambah separuh yang ni, tambah separuh ni. Dapatlah WV. Macam tu lah. Okay. So, carilah nilai. Kalau you perasan, yang ni awak dah cari tadi. Ni awak dah cari di del W, del T. Cabang pertama ni actually you pakai yang sama. Sebab ni dah ada. Ni dah ada. Ni jawapan dia. Yang ni pun dah ada. Ni jawapan dia. Yang ni dah ada. Ni jawapan dia. Awak masuk dalam ni. Ni dah ada. Ni dah ada. Dah ada. Yang awak nak kena cari TV, XV dengan YV. Bawa masuk. Sebab tu buku awak dibuat satu-satu. Kalau awak perasan, dia buat satu-satu. Nampak tak? Kita go through sikit lah. Okay. Ni, nampak tak dia cari asing? WX, dia buat yang cabang pertama dulu. Dia cari WX, lepas tu dia cari WY. Lepas tu dia buat XT, lepas tu dia cari YT. Baru dia buat masuk nilai. Boleh. Macam ni lagi proper. Macam ni lagi proper lah. Dia buat satu-satu. Tak ada masalah. Nak buat terus, maksudnya dari sini ke sini pun tak ada masalah. Still sama. Sebab benda yang sama kan, yang ni adalah yang ni. Cuma yang ni dia buat jawapan jalan kerja kat tepi. Satu juga. Boleh. Okay. Kalau perlu buat masuk nilai. Contoh dia kata at t equal to 0. Contoh soalan A ni. Dia kata at t equal to 0 kan? At t equal to 0. So dia buat masuklah since t equal to 0. Since t equal to 0. Sini dah dapat dah. Sini dah dapat dah. Sekarang ni tak ada t. Tukarlah X dengan Y ke bentuk T. Ni. Ataupun bentuk nombor lah sebab dia kata T tu kosong dah kan. T tu kosong. X ni cos 2T. Y sin 2T. Nampak ni dia dah bagi mula-mula tadi. So kalau buat masuk kosong. X tu maknanya nilai dia 1. Y nilai dia kosong. So buat masuk balik. Kosong dengan 1. Ni awak akan dapatlah jawapan. InsyaAllah. Boleh try buat. Ada yang tak faham ke? Nanti saya akan buat lagi ni tutorial lah. Tutorial. Bagi awak faham lagi. Kita akan buat more soalan untuk ni. Bagi awak sampai faham lah. Boleh? Okay. Okay, any question so far? Tak nampak? Tak nampak? Saya pun tak tahu awak nampak ke tak ni. Tapi so far Cik Ru memang dia orang paling suka lah. Sebab makan yang banyak. Yang kan ada contoh soalan yang T sama dengan kosong.
yang atas tadi tu, Aha. boleh ke letak nilai nombor lain? Boleh? Bukan. Dia ikut pada soalan. Kadang-kadang T kosong, kadang-kadang T1. Kadang-kadang dia bagi nilai ni, dia bagi nilai ni kan. T sama dengan kosong kan. Ada yang X yang lebih one variable dia bagi lah. Maksudnya macam ni. Ni U sama dengan 2, V sama dengan 2. Awak nombor masuk lah. Okay. Tak pasal. Kalau awak tanya macam-macam dia boleh bagi. Dia ikut dan kalau dalam final lagi lah macam-macam lah dia boleh bagi kadang-kadang 1, 2 tapi dia tak bagi nombor yang complicated lah. 1,000,000 dia tak bagi nombor complicated. Sebab awak nak dapat jawapan yang macam saya kata, kita pun nampak jawapan dia panjang kan. So of course kami bagi nombor yang senang lah untuk student terkira. Okay? Alright, with that, sorry. Dah lebih 1 minit. Yang siapa kelas pun sebelah ni boleh rehat kejap lah. Samalah yang tak ada kelas dah lepas ni tolong buat tutorial sampai habis. Benda boleh settle, bagi settle lah. Ni dah boleh buat 14 soalan kot. Settle chapter 2. Lepas ni nak masuk chapter 3 pula. Chapter 3 awak memang kena ready mind gila-gila lah. Saya cakap kat awak. Sebab chapter 3 integral. Integral ni saya cakap kat awak feedback pada student saya sebelum-sebelum ni sebab dia dah lalu chapter 2 dia akan rasa chapter 3 ni rasa susah sikit lah. Chapter 2 ni dia orang akan rasa senang. Kalau awak tanya saya lebih suka chapter 3 lah. Sebab chapter 3 ni tak tahu lah mungkin sebab saya orang yang suka melukis-lukis. Saya suka. So saya sukalah chapter 3 ni. Okay, awak kena ready mind lah. Sebab tu saya nak awak betul-betul master chapter 2 ni. Supaya awak ready untuk chapter 3 nanti. Okay, buat sampai habis tutup. Nanti saya bagi nombor lagi untuk yang lain. Okay, thank you very much. Thank you, madam. Thank you, madam. Alright, Assalamualaikum and have a nice day. Bye.